Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wa ba'd faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. La berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dikatakan, barang siapa yang tidak merasakan kerasnya lupa, yang lupa berzikir, maka dia tidak dapat merasakan manisnya zikir. Sari As-Saqati berkata, dan sebahagian kitab yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala disebutkan, jika mengingatiku lebih menguasai hambaku, berarti dia rindu kepadaku, yang membuat aku rindu kepadanya. Sari As-Saqati mengatakan lagi dalam riwayat yang disandarkan padanya, bahawa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Daud AS, bersamaku bergembiralah, dan dengan mengingatiku bersenang-senanglah. Ahmad An-Nuri mengatakan, segala sesuatu mempunyai seksaan, yakni hukuman. Dan hukuman bagi orang yang makrifat adalah keterputusannya dari zikir. Dalam kitab Injil disebutkan, itu wahyu Allah SWT, ingatlah aku ketika kamu marah, maka aku pasti mengingatimu ketika kamu marah, ketika aku marah. Redalah dengan pertolonganku, kerana pertolonganku lebih baik daripada pertolonganmu pada dirimu sendiri. Seorang rahib, yang ahli ibadat, pernah ditanya. Bukannya pendeta Yahudi, seorang rahib, ahli ibadat, pernah ditanya, apakah Tuan berpuasa? Saya berpuasa dengan mengingatinya. Jika saya mengingat selain daripadanya, berarti saya telah berbuka, kata rahib tersebut, yang ahli ibadat tersebut. Seorang yang mengabdikan dirinya, mengabdikan hatinya dengan zikir, maka syaitan yang mendekatinya pasti terbanting. Sebagaimana manusia yang mendekati setan, syaitan tanpa zikir juga pasti terbanting, yakni dirasuk. Pada syaitan bingung menyaksikan hal ini, mereka bermusyawarah, apa yang dimilikinya sehingga sebahagian kita dirasuk, kata mereka. Lalu dijelaskan, manusia telah menyentuhnya. Jadi manusia dengan zikirnya telah menyebabkan syaitan dirasuk. Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, saya tidak tahu maksiat yang lebih buruk daripada melupakan kepada Allah Ta'ala, melebihi lupa kepada Tuhan, lupa berzikir pada Tuhan. Dinyatakan bahawa zikir khafi atau rahsia, zikir yang tersembunyi, tidak mampu diangkat ke langit oleh malaikat kerana tidak nampak baginya. Zikir semacam ini merupakan rahsia antara seorang hamba dan Allah. Seorang dari kelompok ulama sufi menuturkan pengalaman anehnya. Dia mengatakan, diceritakan kepada saya tentang seorang ahli zikir yang tinggal di sarang harimau. Saya pun mendatanginya. Di sana saya lihat dia sedang duduk berzikir. Tiba-tiba seekor harimau besar menerkam dan berusaha merobek-robek badannya. Dia pingsan dan saya juga pingsan. Ketika dia sedar dan saya sudah mampu berdiri, saya mendekati lalu bertanya, ada apa? Dia mengatakan, Allah telah merobohkan harimau itu dan telah mengalahkannya. Abdullah Al-Jariri mengatakan, di antara sahabat-sahabat kami adalah seorang lelaki yang banyak mengucapkan Allah, 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 yang ini berzikir. Ketika dia berjalan di sela-sela barisan pohon kurma, sebatang pokok kurma jatuh dan menimpa kepala ahli zikir itu. Kepalanya pecah dan darah mengalir deras dari sekujur tubuhnya. Di tanah tertulis ribuan kata Allah, Allah, Allah dengan tinta darahnya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita bicara tentang kewajiban kita untuk mengingati Allah SWT dan perintah Allah Ta'ala untuk kita sentiasa mengingatinya siang, malam, pagi dan petang, berdiri, duduk dan berbaring, dalam keadaan kita berhadas kecil atau berjunub, dalam keadaan kita senang, susah dan sebagainya. Melainkan dalam dua keadaan, kata ulama.
Yang tidak dibenarkan kita berzikir menggunakan lisan lidah. Tetapi zikir kita melalui imrar alal qalbi, lalu ikut hati. Yang pertama ketika qada hajat, maka kita tidak berzikir. Hukumnya adalah makruh. Makruh yang dimaksudkan adalah makruh tahrimi, ini makruh yang haram. Kita ada dua jenis makruh. Pertama kita panggil makruh tanzihi. Yang kedua kita panggil makruh tahrimi. Makruh tanzihi ini makruh yang kalau kita melakukannya kita tak dapat pahala. Kalau kita meninggalkan kita dapat pahala. Manakala makruh tahrimi, bila kita melakukannya jadi haram. Tapi haramnya tidak mengangkat kepada dosa besar ataupun kepada hukuman-hukuman tertentu dalam syarak. Seperti solat pada waktu-waktu yang diharamkan, maka ia disebut sebagai makruh tahrimi. Maka seorang berzikir dalam keadaan dia qada hajat, kencing ke, berak. Ini makruh tahrimi. Dilarang, diharamkan. Yang kedua ketika berjima'. Di mana seorang itu berjima', maka makruh dia menyebut nama Allah. Kerana ia bukan waktu yang baik. Tetapi boleh dia menyebut dalam hati dia. Boleh menyebut dalam hatinya. Maka ini antara dua pengecualian waktu. Adapun lain-lain waktu disunatkan, digalakkan. Walaupun yang paling afdal menyebut nama Allah dalam keadaan berwuduk. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkur rabbahu ala kulli ahyanihi. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingati Allah pada setiap masa. Tetapi sifat baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengingati Allah melainkan dalam keadaan berwuduk. Tetapi harus mengingati Allah dalam keadaan kita tak ada wuduk. Hatta dalam keadaan kita berhadas kecil atau hadas besar. Katakan seorang itu berjunub, tak mandi wajib lagi. Maka bolehkah dia berzikir? Boleh. Bolehkan dia berzikir dan mendapat pahala atas zikir tersebut. Kenapa zikir ini satu ibadat yang kita sebolehnya tak nak putus. Berterusan. Untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila seorang biasa berzikir kepada Allah Ta'ala dan sentiasa menggerakkan lidahnya untuk menyebut nama Allah, maka Allah Ta'ala sentiasa bersamanya. Disebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Ana ma'a abdi idha huwa zakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku sentiasa bersama hamba-Ku yang ingat aku dan digerakkan dua bibirnya untuk ingat aku. Di sini kita tahu zikir sempurna ialah mulut dengan lidah. Kita tak boleh hati je. Mulut, lidah. Allah suka melihat mulut kita, dua bibir kita sentiasa bergerak. Kerana zikir. Allah Ta'ala suka. Sebagaimana hati ini ingat Allah. Allah Ta'ala suka. Bila Allah Ta'ala suka, berarti Allah SWT akan sayang padanya. Sebab itu tidak akan disayangi seorang hamba. Melainkan setelah dia mengingati Allah banyak-banyak. Maka barulah datang sayangnya pada Allah. Dan datang sayang Allah padanya. Jadi dia kena sebut kita ni. Kena sebut nama Allah dulu. Banyak-banyak. Sehingga kita rasa sayang. Lalu dengan sebab itu Allah sayang kita. Dan ini sebagaimana disebut dalam hadis. Disebutkan dalam setengah asar. Bahawa bila hamba-Ku. Dirinya telah dikuasai dengan mengingatiku. Lalu dia merinduiku, maka aku merindui. Dan tanda kemanisan zikir. Bila mana kita terputus dari zikir, kita rasa macam sesuatu yang tak kena. Ini disebut oleh para ulama. Barang siapa tidak merasakan kerasnya lupa. Maksud kerasnya lupa, barang siapa tak rasa terseksa, dia lupa ingat Allah. Maka dia belum mencapai kemanisan. Macam kalau suatu kita dah biasa solat jemaah. Lepas tu terlepas solat jemaah, rasa bersalah atau tidak? Berarti kita sudah rasa kemanisan. Kita dah biasa dengan kuliah. Tiba terlepas kuliah, rasa tak bersalah, rasa. Berarti kita sudah rasa kemanisan. Kita biasa berzikir. Tiba terlepas zikir. Lalu kita rasa bersalah. Itu tanda kemanisan dalam zikir. Arti selagi mana kita tidak merasa sesuatu bila terlepas buat kebaikan, berarti kita belum mendapat kemanisan perkara tersebut. Tetapi bila mula kita rasa sesuatu gangguan, rasa macam menyesal, rasa macam kosong,
Terlepas buat kebaikan yang menjadi biasa kita buat, itulah kemanisan daripada. Ini antara tanda kemanisan. Disebut dalam salah satu wahyu Allah Ta'ala pada Daud AS. Daud berkata, Allah Ta'ala berfirman pada Daud, wahai Daud, dengan mengingatiku bergembiralah. Dan dengan mengingatiku maka bersenanglah. Allah Ta'ala janji, siapa yang ingat Allah, Allah akan beri dia kesenangan. Allah akan berikan kepadanya kegembiraan. Dan kesenangan ini yang disebut oleh Allah, walaqahum nadratan wa surura. Allah kurniakan kepada mereka ini nadrah, yakni muka senang gembira. Wa surura, hati rasa bahjah, seronok. Keseronokan sebagaimana kita selalu mendapat berita gembira. Contoh kalau tuan-tuan dapat berita gembira, anak masuk universiti, seronok tak? Anak kita best student, seronok tak? Seronok. Anak kita interview dapat kerja, seronok. Kita pula gembira kan naik pangkat, naik gaji, seronok. Kita seronok sebab dapat cucu, dapat anak, seronok. Demikian Allah berikan keseronokan bagi setiap orang yang berzikir pada dia. Sehingga dia sentiasa bergembira. Sentiasa ada nadrah dan sentiasa ada surur. Nadrah yakni keceriaan pada wajah. Dan surur yakni kegembiraan pada hati kita. Berarti bila kita mengingati Allah, Allah menjanjikan kebahagiaan ini. Sebab kita saban hari duk cari apa perkara yang boleh bahagiakan kita, mood kita dia baik. Sebagian kita tengok TV. Carilah rancangan yang boleh jadikan mood dia baik. Sebagian kita dengar lagu, biar datang mood baik. Sebagian kita melancong, jalan sana, jalan sana. Sebagian kita pergi shopping. Sebagian daripada kita mungkin sibuk diri dengan bermain-main. Sebab itu cuma kegembiraan yang sementara. Bila lepas, maka datang balik ke kekurangan kita. Kekosongan balik. Dan semua ini memerlukan tenaga yang banyak. Duit yang banyak. Sebab kalau kita nak gembira dengan cara melancong, duit banyak mana habis. Saya raung Malaysia. Ada seorang hamba Allah dia, saya raung Malaysia buat anak-anak. Dia ada berapa habis? Dia lah 17,000 habis. Hotel, murah-murah je Ustaz. Tapi minggu lebih ni raung Malaysia. Bawa anak-anak cuti. Pusing-pusing. Semua negeri dia pergi. Nak seronok. Nak enjoy masa dengan isteri, dengan anak-anak. Tapi pakaian basuh tak basuh. Tak basuh. Bawa banyak-banyak. Tak bawa atas kereta tu pakaian tak basuh. Seminggu lebih. Lebihlah 17,000. 17,000 tu banyak lah bagi orang biasa macam kita ni. Kalau orang kaya 17,000, itulah gigi je. Cuma kita habis duit banyak. Masa banyak. Nak ulang lagi? Boleh seminggu lagi? Oh, tak larat dah. Tak larat dah nak seminggu lagi. Semua benda kalau kita nak cari ketenangan, masa banyak, duit, tenaga, kita penat. Allah nak beri aisyarul ibadah. Ibadat pada ringan mudah. Zikrullah. Tak ada kos kita. Tak ada tenaga berat yang kita gunakan. Tanpa menghalang kebiasaan kita. Tak perlu kita hantar ke majikan, bos minta cuti 3 hari, kenapa? Nak zikir. Tak perlu. Sambil kerja kita zikir. Tak perlu kita nak minta holiday seminggu. Sebab nak zikir. Kerana zikir ialah ibadat paling mudah sekali. Sehingga sebenarnya kita selalu ulang kata-kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Aku ingin melihat tukang kayu menjadikan gergajinya sebagai alat zikir. Dan tukang jahit menjadikan jarumnya sebagai alat zikirnya. Maksudnya biar pekerjaan kita tu jadi zikir. Ambil baling jorang, subhanallah. Ambil tarik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada duduk jerit, tak ada hala. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ikan tu terlepas, zikirnya dapat. Ini duduk zikir, ikan besar. Pak terlepas. Menyesal besar. Tak dapat apa, ikan tak dapat. Dia tak dapat, rasa menyesal pula. Maka kalau saya kata kita terlepas habuan dunia, kita tak terlepas habuan akhirat. Sambil bercocok tanam. Sambil buat kerja. Kalau ia menjadi zikir, maka kita sudah pun faham makna zikir. Tapi kalau kita perlu satu sudut, tasbih, sekian tempat, kita belum faham zikir.
kita baru nak belajar zikir. Tapi kalau kita dah jadikan kehidupan kita zikir, kita sudah faham zikir. Sambil berperang kita berzikir. Bila Allah Ta'ala sebut, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang sentiasa ingat Allah berdiri, duduk, berbaring. Apa maksudnya? Maksudnya, tidak ada menghalang dia dalam apa juga keadaan dia ingat Allah. Dia ada kesibukan yang menghalang dia ingat Allah. Atau bila kita sebut berdiri, bukan maksud okey berdiri saya tengah zikir berdiri, bukan begitu. Atau saya tengah duduk berzikir atau baring berzikir. Dia panggil jemaah 10 orang, kita pakat baring. Kenapa nak zikir baring panggil? Zikir baring pula. Yang ni zikir berdiri dah ada. Yang zikir duduk dah ada. Ni satu lagi grup kelompok zikir baring. Ini promosi baru ni, zikir baring. Datang kat masjid 30 orang, lalu pakat baring lelaki-lelaki pun. Okey, zikir baring. Bukan itu maksud. Maksudnya ialah kehidupan kita. Diri, duduk. Sebab hidup kita sama ada berdiri, duduk atau baring. Tonton kerja, tonton berdiri atau duduk. Atau tonton baring. Dah penat baring. Kita kat rumah. Apa posisi rumah kat rumah? Memang tonton berdiri kat rumah. Atau tonton duduk. Atau tonton baring. Ada satu lagi saya terlupa nak sebut. Ada satu tonggeng satu lagi. Tentang ini semua dalam kategori makna baring lah. Maknanya kita letakkan seluruh badan kita. Jadi dalam hidup kita seharian, inilah dia posisi yang kita akan ada. Sama ada tuan-tuan di tempat kerja, tuan-tuan kat rumah. Tuan-tuan pergi jadi tetamu. Tuan-tuan sama ada berdiri, sama ada duduk, sama ada tuan-tuan baring. Jadi kita duduk kat rumah seharian. Rumah ni cuti sekejap kerja. Buat apa? Tolong bini. Maknanya berdiri lah tu. Penat duduk kat kosing. Maknanya tuan-tuan duduk. Baring lah sikit penat lagi. Baring. 3 kondisi ni kita zikir. Artinya zikir ialah kehidupan. Kerana itu Allah menyebut wala takunul ladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Jangan kamu jadi orang yang lupa ingat Allah. Lalu Allah jadikan dia lupa ingat dirinya sendiri. Yang dibinasakan dirinya sendiri. Mereka lah orang fasik. Dan ingat Allah, kita selamat banyak benda. Daripada gangguan syaitan. Daripada gangguan binatang-binatang yang gigit kita dan sebagainya. Daripada kejahatan-kejahatan lain yang kita tak boleh nak agak. Kerana Allah menjanjikan siapa yang berzikir pada Allah, Allah jaga dia. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah dengan mengingatinya, Allah jaga. Bila kita sentiasa gunakan zikir sebagai solusi hidup dan sebagai hiburan dalam hidup. Bukan benda ni yang disebut dalam wahyu Allah Ta'ala. Kita nak bergembira dengan zikir ini. Bersenang-senang dengan zikir ini. Sehingga dia menjadi suatu kebahagiaan yang sebenar untuk kita. Kebahagiaan yang tak perlu kita keluarkan kos yang banyak. Kerana keluarkan kos yang banyak untuk bahagia, akhirnya kita penat dan kita derita juga. Saya ustaz buat rumah besar-besar untuk isteri saya bahagia. Saya dah buat bilik lawa, ikut cita rasa dia. Hotel 5 star. Ini kita suka kat hotel. Buat bilik khas. Ni, dari Novik 60,000 habis. Saya tanya pegawai ID seorang, bos ID. Ni nak buat bilik macam hotel berapa sen? Tak nak daripada zero ke Ustaz dah ada. Zero from zero. 60,000. Biji hotel 5 star. 60,000. Kita pun buatlah bilik hotel untuk bini kita. Bilik hotel untuk anak. Semua gembira ni. Last sekali mereka jemu dengan apa kegembiraan kita cuba sedia. Dah habis piti pencing dah buat rumah ni. Ala hotel ni. Akhirnya isteri anak-anak kita tetap jemu. Gembira dia tu hilang. Sekejap. Sebab bila kita mencari gembira dengan dunia, dia cepat jemu. Cuba tuan-tuan buat okey kita gembira beli kereta baru. Gembira. Pagi-pagi lak kereta. Tidur pun dalam kereta punya gembira. Ajak bini anak tu tidur dalam kereta. Kereta baru. Lama-lama kita pun bosan kereta. Fikir nak jual. Semua nikmat dunia, bosannya akan datang dengan cepat. Bahkan kadang-kadang dia menjadi benci lebih daripada kita sayang. Itu dunia. Kita tidak dengan zikir. Kalau kita bahagiakan anak bini kita dengan zikir. Pesan anak supaya berzikir, pesan isteri supaya berzikir. Sebelum tidur zikir. InsyaAllah kebahagiaan yang kita nak sampai ke syurga.
kerukunan rumah tangga yang kita nak sampai ke syurga. Ketika mana kita marah, ketika mana kita redha, kita dalam ingatan pada Allah. Sebab itu disebut dalam satu wahyu. Dalam kitab Injil disebut, ingatlah aku ketika kamu marah. Atau bila kita marah, kita dah hilang akal, akhlak, hatta agama. Itu kronologi kalau orang marah. Selalu kita ingatkan. Kalau tuan-tuan marah, tuan-tuan mulakan hilang adab. Tak ada adab cakap, tak ada. Dah tunjuk macam ni. Tanya-tanya kepala. Kemudian tuan-tuan akan hilang akal. Mati akal. Kemudian kemuncak kita hilang agama. Habis agama kita. Tapi seorang yang marah, dia ingat Allah. Dia ingat Allah. Kerana Iblis pernah bertemu dengan Nabi Musa. Dia kata, Musa, aku nak beritahu kamu beberapa perkara. Sebab kamu tolong aku. Musa AS tolong. Persembahkan permintaan Iblis untuk taubat. Boleh taubat tak? Lalu Allah berfirman, boleh. Pergi cari kubur Adam, sujud kat sana. Tunjuk rasa hormat. Dia kata, hidup pun aku tak buat, mati nak buat. Tak habis. Dengki tak habis. Dia orang dengki ni, jangan orang mati dia dengki lagi. Kita berlindung pada Allah daripada penyakit dengki dan cemburu. Yang tak akan, apapun dia tak akan tarik handbrake dia. Macam tu. Itu Iblis. Kata Iblis, wahai Musa, ketika mana seorang itu marah, dia bukan dia tapi aku. Kata Iblis. Iblis kata ketika mana seorang itu marah, bukan dia, aku. Aku berada pada dalam matanya. Maknanya tuan-tuan bila kita marah, ingat Iblis dalam diri kita. Kalau kita marah. Sebab itu caranya ialah bila kita marah, ingat Allah. Bukan maksudnya jangan marah. Maksudnya ialah tuan-tuan bila tuan-tuan nak marah, ingat batasan yang Allah dah tetapkan. Kita nak marah orang setakat mana? Jangan sampai maki dia, maki keturunan dia. Jangan sampai peringkat kita ungkit kebaikan kita pernah buat pada dia. Kerana ia merugikan kita. Jangan marah kita sampai kita terus ungkit balik cerita-cerita lama biar bertambah lagi marah. Kita marah situasi ni, dah lah. Awak ni sama macam tolpa, duk cerita tahun. Akhirnya, kita macam sembah minyak lagi. Ada bab tu je. Satu bab ni kita ungkit yang lama. Padahal lama mungkin dia dah taubat dah. Sebab tu bila kita marah, ingat Allah. Sama ada tuan-tuan ingat Allah dengan maksud istighfar, berta'awuz, menyebut auzubillahi minasyaitanir rajim, atau menyebut astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Ini sebagai zikir untuk tangani marah kita. Atau dengan berwuduk, atau dengan mengingati bahawa Allah mengharamkan perkataan ni, perkataan yang sebut. Tindakan ni jangan buat. Nak marah tangan terus naik. Janganlah marah naik. Asalnya marah naik tangan. Maka itu adalah kezaliman. Zalim. Hanya kita rasa kita lebih berkuasa pada orang. Gagah. Ada sikit yang bini, tangan pun naik. Ada bungus biji. Maka ini telah melampau. Melampau keterbatasan marah kita. Dan jangan memukulnya. Allah ma'ilah melainkan di luar kawalan. Ibu naik belah kiri, saya pun tak perasan. Tapi kalau kita tahu, kita tak akan melakukannya. Kita tak akan menzaliminya. Atau anak-anak kita. Atau orang yang saya katakan saya berkuasa penuh. Atau pekerja-pekerja kita nak marah, lepuk pekerja. Kita tak diajar begitu. Itu zalim. Dan dia boleh menuntut kisah pada kita. Sebab itu ingat Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam salah satu wahyu pada Nabi Isa AS. Bila hamba-Ku ketika mana marah, dia ingat aku. Aku ketika marah dia, aku ingat. Aku akan ingat dia. Maksudnya, pada tuan-tuan kita ketika marah ingat hukum Allah. Maka bila Allah murka pada kita disebabkan kita pun buat jahat, buat salah, maka Allah maafkan kita. Lepas tu dia ceritakan hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana hambanya menjatuhkan bekas hingga pecah. Dia pun marah hamba dia pun angkat tangan nak lempang. Dan kebetulan Nabi SAW ada di belakang. Nabi kata Allah. Siapa pula sebut Allah? Paling tengok Rasulullah. Tak dia nak lempang. Marah. Kali jatuhkan barang dia. Lalu kata Nabi SAW, Allahu aqdaru minka.
Allah lebih berkuasa daripada kamu. Untuk menghukum kamu berbanding kamu nak hukum dia. Maksudnya kamu ni bila orang buat salah cepat je nak hukum. Allah lebih berhak hukum kamu bila kamu buat salah dengan Allah. Tapi Allah maafkan. Contoh kita kalau kira-kira maksiat kita buat sehari berapa banyak? Allah hukum tak? Apa kalau hukum on the spot kepada kita? Bahagian besar Allah tangguhkan. Kita duk tengok maksiat, Allah tak butakan mata kita. Kalau Allah tu bagi buta je, tengok je maksiat, buta mata. Allah lebih berkuasa hukum kita kerana Allah beri segala-galanya pada kita. Kalau kita menyanggahi, kita lawan perintah Allah. Bila tak bangun dia subuh, Allah boleh terus turunkan petir daripada langit. Tak bangun subuh dia terbakar kepala. Tapi Allah tak melakukannya. Kenapa? Allah penyayang. Lepas tu bila kita tengok Allah SWT dengan setiap kesalahan kita, Allah beri tempoh, beri peluang. Takkanlah kita baru salah sekali cara nak bedah orang tu melampau-lampau. Lalu Abu Mas'ud Al-Badri nyesal, tak ada lempang. Lalu dia kata, ya Rasulullah kau jadi saksi, aku merdekakan hamba ni. Lalu kata Rasulullah, begitu kamu kena buat. Memang patut macam tu, merdeka. Sebab bila kita buat salah, kita mesti cari cepat-cepat benda yang boleh menghilangkan kesalahan itu. Sebelum ia tercatat sebagai dosa atau kemurkaan Allah. Sebab disebut dalam hadis, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Bila kita buat jahat, dia cepat-cepat buat baik. Tentang kadang-kadang mulut kita ni sebut benda jahat. Cepat-cepat kita bilas dia dengan zikir. Apa kita sebut? Hari ni rasa macam nak berjudi, cepat sikit kaya. Kita ni cakap mulut ni, judi kan haram. Saya gurau Ustaz. Jangan gurau bab tu. Ganti balik. Ganti dengan apa? Dengan zikir. Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang mulut kita ni cakap saya saja je bukan. Bukan serius Ustaz. Bukan serius gurau. Di kedai kawan. Makan apa? Babi panggang seekor. Oh Allah. Kenapa sampai bernafsu sangat babi panggang? Gurau. Jangan gurau benda tu. Buat astagfirullah. Jangan dia bercerita-cerita macam tu. Pergi kedai. Arak sebotol. Arak sebotol. Jangan bercerita-cerita. Jangan bercakap. Mungkar. Kita tak buat. Walau tak buat. Kita gurau. Walau gurau. Seperti Imam Nawawi rahimahullah menyebut dalam kitab Azkar. Kalau kita sebut benda-benda mungkar mulut kita. Gurauan dan sebagainya. Ganti balik dengan zikir atau sedekah. Zikir atau sedekah. Ini kalau kadang sebut perkataan gurau. Cakap dengan bini dia. Jom kita berzina. Cakap bini. Jadi seorang hamba Allah ditanya. Saat saya nak tanya satu hukum. Saya tanya apa dia? Apa hukum kita rogok isteri kita? Atau apa hukum kita berzina dengan bini kita? Macam mana awak boleh bayang zina dengan bini? Sebab dia nak rasa seronok. Berarti kita dah cuba letakkan benda haram dalam diri kita. Katanya halal tu lebih baik. Tapi ada orang, dia fikir macam tu. Dia fikir dia bayangkan dia macam nak rogok isteri dia, nak berzina dengan bini dia. Kan dia bergurau dengan isteri dia. Tetapi walaupun bila dia bersama tak berdosa sebab dia suami isteri, perkataan dia. Apa maksud perkataan dia? Apakah dia nak maksudkan bahawa boleh berzina? Atau dia cuba nak beri definisi yang berbeza zina dengan isteri? Sebagai untuk memberi gambaran keinginan syahwatnya yang songsang. Maka jawab kita, siapa yang ucap kalimah-kalimah macam ni, maka cepat-cepatlah berzikir atau bersedekah. Tidak cakap tu. Kadang-kadang kita silap, aku pukul budak ni, misalnya. Kita dalam hati kita ni bercakap nak pukul mak kita katakan, zikir. Jangan biarkan dalam hati. Mak marah-marah, orang tua ni, renyih lada, ambil lada tak mulut. Cakap, kita zikir cepat-cepat. Ia mungkar. Tak dalam hati je. Jangan biarkan. Kenapa yang kita gumamkan hati, yang kita sebut hati? Lama-lama dia membekas. Dan dia akan keluar suatu hari nanti. Seperti istighfar cepat-cepat, biar dia tak bekas dan dia tak keluar. Kita dengan mak ayah, nak jaga kepatuhan, hati kita kadang-kadang berbicara sebaliknya. Nak marah mak ayah. Sebab cara mak ayah kita marah kita. Nanti ni nasib mak ayah. Kalau bukan mak ayah, kalau pukul ni, bunuh. Istighfar.
Yang pernah memikirkan seumpama itu. Begitu cara kita menguatkan diri kita, membentengi diri kita. Jadi bila kita marah, ingat Allah. Nescaya ketika mana Allah marah, maka Allah merahmati kita. Dan redalah dengan pertolongan Allah. Kerana pertolonganku lebih baik daripada pertolonganmu pada dirimu sendiri. Apa maksud tuan-tuan sekalian kita sebut pertolongan Allah, rezeki Allah? Kadang-kadang kita mendambakan pertolongan yang cepat. Bila kita ada musibah. Ada musibah nak pertolongan cepat, tak ada duit. Tuan-tuan pun nak biar duit, rezeki datang cepat. Tiba-tiba kita rasa macam lambat. Bila lambat kita cuba wujudkan cara kita nak tolong diri kita sendiri dengan melanggar perintah Allah. Ambil rasuah, merompak, curi, nipu orang. Maka ini orang yang cari pertolongan dengan dirinya sendiri. Maka sebenarnya dia bukan tolong dirinya. Ataupun ada kawan kita offer. Kau tak ada duit, tak apa aku offer kau. Buat satu job. Kerja yang tak betul. Salah, haram. Haram di sisi syarak. Lalu kita anggap ini pertolongan manusia lebih baik. Tidak. Pertolongan Allah lebih baik. Terus lagi mana? Sebenarnya hidup ini ialah sabar. Ikut mana pun tuan-tuan kita kena sabar. Bila rezeki kita lambat, apa yang patut kita buat? Cuma sabar. Sabar. Dan terus bekerja. Dia akan sampai. Tetapi bila apa yang kita harapkan, kejayaan, kita harapkan kedamaian, kerukunan, kita bergaduh adik-beradik. Gaduh ni sama dah gaduh. Apa patut sebab? Sabar. Kamu menunggu satu tempoh, insyaAllah akan berbaik. Yang penting sabar. Jangan buat cara yang salah. Terus memilih cara tak sabar. Dengan membelakangi perintah Allah. Dan suruhannya. Maka orang yang membelakangi perintah Allah dan suruhannya, berarti dia mencari pertolongannya sendiri. Itu disebut dalam hadis. Fa'ajmidu fit talaq. Perindahkan cara kamu mencari rezeki. Ini dengan halal, dengan perintah Allah. Jangan kamu merasa lambat rezeki Allah, lalu kamu pun buat maksiat. Jangan kita rasa macam lambatlah macam ni. Ustaz, saya kalau meniaga tegak-tegak ni, payah untuk menipu lah. Jangan bila kamu rasa rezeki tu lambat, kamu cepat nak menipu. Kerana kelak dia akan merugikan kita. Dunia akhirat. Habis dan tempoh menunggu nak buat apa? Zikir. Dan tempoh menunggu. Daripada kita duduk takak ikut dang kita, baik kita zikir. Lepas tu kita sebut dari zikir ni, biar menjadi kebiasaan kita. Kalau dia tak menjadi kebiasaan secara macam terbiasanya nafas kita bernafas. Tetapi terbiasa kita sebagaimana biasanya ada waktu makan dan minum berak kencing kita. Contoh ada waktu makan, ada saat pagi, pukul 8 makan. Lagi, tengah hari saya pukul 11 dah makan. Lagi, petang pula 6 petang saya makan sekejap. Lepas tu pagi syak saya makan kejap. Mana 4 kali lah makan? 4 kali. Maka jangan 4 waktu ni untuk awak berzikir. Maksud kalau kita tak boleh berzikir sebagaimana kita bernafas. Saat ni macam tinggi sangat maqam ni. Zikir macam bernafas. Ini kemuliaan yang Allah beri pada ahli syurga. Setiap nafas ni ialah zikir. Orang macam kita tuan-tuan. Macam mana kita nak melazimi zikir? Bagaimana tuan-tuan melazimi syahwat makan minum. Macam saya bagi contoh. Kita makan berapa kali sehari? Saya makan 5 kali sehari. Dengan 5 waktu, tuan-tuan cari 5 waktu yang tertentu untuk zikir. Bahkan kalau saya katakan tak boleh berzikir secara sekian-sekian keadaan. Paling kurang lepas sembahyang, duduk atas sejadah, jangan turun lipat sejadah, zikir kejap. Kita kata nak ikut imam zikir pun tak apa, tapi kita ada zikir sekejap. Jangan lepas solat turun bangun macam tu. Duduk zikir sekejap. Saya tak nak ikut imam zikir panjang. Imam zikir panjang. Saya ingat arwah, guru pada guru kami, kalau dia duduk zikir memang panjang. Dia akan baca Qul Allah 7 kali, Qul A'udzu Falaq 7 kali, Qul A'udzu Binnas 7 kali. Zikir. Sampai 10 hingga 20 minit lepas solat Jumaat. Itu amalan dia pada anak-anak murid. Jadi kita pun tunggu lama. Kadang ada kerja. Ada urusan nak cepat. Maka tuan-tuan sekalian, walaupun kita tak boleh bersama imam dalam zikir kita, tapi kita tak tinggalkan tempat duduk kita, melainkan kita zikirlah sekejap. Paling kurang pun kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Paling kurang. Saya tak boleh bersama imam ni baca zikir dia panjang.
Imam cepat maka jadi imam, tak apalah. Kita ni nak cepat ni. Kita duduk seketika. Ini dalam 5 waktu solat. Kalau 5 waktu ni tuan-tuan, kita ada dengan imam-imam yang zikirnya panjang. Tak apa, kita zikir apa yang kita mampu. Kemudian boleh kita tinggalkan tempat kita solat. Berarti kita dah melazimi waktu tersebut. Itu kita sentiasa doa pada Allah. Supaya kita sentiasa berkemampuan untuk ingat Allah. Satu hari, Nabi SAW berkata pada Muaz bin Jabal, Muaz, aku sayang pada kamu. Inni uhibbu. Aku sayang pada kamu. Dan bila sayang, usika ya Muaz. Aku pun nak beri pesan. Nabi SAW bila sayang, Nabi akan beri nasihat. Supaya kita tahu nilai sayang tu bukan beri hadiah. Semata-mata. Bukan nilai sayang tu kita love you. Love you. I love you, you love me. Macam tu. Bukan nilai itu. Nilai sayang itu bila kita sentiasa suka beri nasihat. Saya sayang kat isteri saya. Bukan duk bersayang-sayang. I love you, you like me. Bukan macam tu. Tapi saya sentiasa beri nasihat yang baik. Jadi isteri yang baik. Dan dia juga beri nasihat yang baik pada saya. Supaya cari rezeki yang halal. Saya sayang anak-anak saya beri nasihat yang baik. Saya sayang sahabat-sahabat saya beri nasihat. Kerana saya tahu tidak ada hadiah lebih hebat daripada nasihat. Berbanding hadiah-hadiah yang lain. Maka kata Rasulullah, supaya Nabi ajar kita ni. Kalau sayang, kata kat orang, saya sayang. Dan beri sesuatu, nasihat yang baik. Lalu kata Nabi SAW, La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan pernah kamu tinggal selepas kamu solat. Kamu solat, jangan tinggal. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa berzikir padamu. Yang ingat padamu. Dan sentiasa bersyukur padamu. Dan sentiasa memperbaiki ibadat aku. 3. Pertama, ya Allah, minta dengan Allah supaya kita sentiasa boleh zikir, ya Allah. Yang kedua, supaya kita sentiasa boleh syukur. Yang ketiga, kita sentiasa boleh memperelokkan ibadat kita. Dulu ibadat kelang kabut macam tu, sekarang Alhamdulillah. Ustaz kelang kabut lah sebab nak pergi kerja. 6:30 dah kena turun ni. Ada seminar, ada mesyuarat, ada itu, ada ini. Ini Allah lapangkan waktu. Makin kita menuju ke garis penamat hidup, makin cantik ibadat kita. Dulu Ustaz baju-baju tak ada ni. Pakai lebih kurang ke semayang. Kan ada waktu. Pakailah comel sikit. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, bila kamu melakukan ibadat, perhiaskan dirimu. Kita nak ngadak Allah ni lawa sikit. Dulu tak ada Ustaz baju kilang. Pagi, daripada subuh Ustaz, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tak apalah zaman tu. Tak ada masalah kita pakai baju apa pun. Tapi bila kita mula ada waktu yang lebih baik. Maka danlah solat-solat sikit. Danlah solat-solat sikit. Untuk kita datang menghadap Allah. Hari Jumaat biar nampak lawa sikit. Biar beza dengan hari lain, potong kuku. Misai potong. Pakai pakaian yang putih. Jalan dengan tenang, pergi masjid awal. Biar nampak lain sikit, sungguh. Ini memperelokkan ibadat. Husna ibadah. Saya kalau tak boleh perelokkan ibadat saya setiap hari. Paling kurang Jumaat, elokkanlah sikit. Biarlah pakaian kita Jumaat elok sikit. Comel sikit. Ini hari raya kita. Jadi kita doa pada Allah. Kalau kadang-kadang terlepas pandang, kadang-kadang kita lupa benda ni sampai orang ingatkan. Berarti 3 doa ni kita amalkan selepas solat aja kita dah letak doa ni. Mungkin hadis Muaz bin Jabal. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku dan sentiasa berzikir padamu, dan sentiasa bersyukur, dan sentiasa memperelokkan ibadat. InsyaAllah tuan-tuan kita berada pada garis penamat, ibadat kita makin cantik. Ibadat kita makin lawa. Dan kita boleh sibuk dengan hal yang beri manfaat berbanding hal yang tak beri manfaat. Kita nak plan dulu, sebelum start ibadat, ngumpat dulu. Ngumpat. Tak ada. Baca Quran dulu. Zikir dulu. Duduk dengan kawan-kawan, saling nasihat yang baik-baik. Kita nak elokkan ibadat. Maka orang macam ni, makin tinggi darjatnya di sisi Allah. Tapi semuanya ini dimulakan dengan apa? Zikir dulu. Daripada zikir datang syukur, daripada syukur datang keindahan ibadat.
Lepas tu zikir ni muqaddimah. Ialah pintu pertemuan atau pintu utama untuk kita bertemu Tuhan. Dia panggil babur raisi. Kita kalau masuk istana, dia ada pintu besar dulu. Sebelum tuan-tuan masuk pintu kecil-kecil. Pintu besar dia panggil babur raisi. Apa dia? Zikir. Muqaddimah untuk kita masuk bertemu Allah. Dengan menyebut nama Allah. Dan kita disuruh menyebut nama Allah banyak-banyak. Ada seorang rahib. Dia tanya puasa ke? Puasa. Dia kata, saya puasa. Bagaimana saya menyebut nama Allah? Kalau saya mula menyebut nama orang lain, berarti saya tak puasa. Maknanya orang rahib ni dia bukan cerita ukur puasa dari sudut makan minum. Orang macam kita kalau sebut puasa, terlintah, tak makan lah tu. Tapi rahib ni melihat puasa itu dengan maksud sentiasa ingat Allah. Berbuka, bila aku mula ingat makhluk, berarti aku berbuka. Maksud dah tak ada ruang pahala. Tentu selagi mana kita puasa, kita dapat pahala. Dalam puasa, doa mustajab. Ibadat yang paling panjang kita boleh buat ialah puasa. Tentu kalau semayang, kita akan berhentilah 2 rakaat berminit-minit. Even kalau tuan-tuan zikir, 5 minit berhenti. Tapi puasa ni, daripada mula kita niat subuh. Sampai maghrib. Sepanjang tu namanya, kita sedang beribadat pada Allah. Lama. Ibadat paling lama sekali puasa. Puasa kita. Bagi kita, puasa tak makan, tak minum. Tetapi bagi orang ni, puasanya ialah dengan menyebut nama Allah. Kalau dia sebut je nama orang, berarti dia mula berbuka. Dan ni ada dalil syarak ke tak? Ya ada. Waktu Maryam AS bawa Nabi Isa ke pangkuan dia. Bertemu kaumnya. Kaumnya pun suspicious. Maryam, laki tak ada. Tiba ada anak. Apa kata Maryam? Inni nadhartu lirrahmani sawma. Falan ukallimal yawma insiya. Aku hari ini bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Apa maksud puasa? Tak nak cakap. Mereka aku berzikir pada Allah. Nak cakap dengan kamu, aku puasa. Lepas tu Maryam kata, falan ukallimal yawma insiya. Hari ini tak ada seorang pun aku nak cakap dengan dia. Bila mereka tanya, apa ni anak-anak siapa? Maryam pun tunjuk je anak ni. Dia tak cakap. Dan anak kata, inni Abdullah. Aku ialah hamba Allah. Nabi Isa bercakap. Untuk menjawab keraguan Bani Israel. Sebab kalau anak zina tak istimewa macam tu, ini anak yang hebat. Anak yang datang tanda kekuasaan Allah. Maka atas kekuasaan Allah, Maryam beranak tanpa bapa. Atas kekuasaan Allah juga Allah menjaga Isa ini bercakap. Pada usia kanak-kanak. Pada usia bayi. Maka Maryam kata aku puasa. Puasa Maryam, dia kata tak nak cakap dengan orang. Dengan maksud dia zikir. Dan ini asas yang disebut dalam surah Maryam. Jadi, bila seorang itu meletakkan dirinya, saya berpuasa dengan menyebut nama Allah. Dan bila saya sebut nama orang, berarti saya dah berbuka. Pahala saya dah tak ada lah. Berarti orang beriman tuan-tuan cari. Macam mana nak jadikan ruang-ruang masanya, pahala di mana. Kalau kita orang berniaga, macam mana nak suruh berniaga makin maju. Kalau orang bekerja, macam mana nak suruh prestasi kita meningkat. Macam mana pangkat kita mudah naik. Dan demikian orang kenal Allah. Saya terfikir macam mana saya nak ingat Allah lebih banyak daripada biasa. Dengan cara yang lebih baik. Sebab itu di antara setengah ulama menyaraikan kelebihan zikir itu ada 100 kelebihan. Bukan 100 ni dia sembang kosong. Berdasarkan semua nas. Nas yang menyebut. 100 kelebihan zikir. Antaranya ialah menyibukkan lidah ini daripada mengumpat, mengenci, mengutuk, mata. Zikir. Kata bila lidah ini mula ringan menyebut nama Allah, maka lidah ini akan menjadi berat untuk sebut nama orang lain atau menyebut keaiban atau umpat orang lain. Tapi kalau lidah ini berat menyebut nama Allah, maka lidah ini ringan ngumpat orang lain. Tak, saya ni suka ngumpat orang. Maknanya kalau lidah awak ni berat sebut nama Allah. Kalau kita nilai diri kita, saya ni kenapa rosak? Saya jadi menyebut sungguh. Nak tahu belakang orang ni. Orang tu kahwin bila, kahwin berapa, nak tahu. Orang tu beranak bila, beranak berapa, nak tahu. Orang tu nak tahu belakang dia. Nak tahu dia nak buat spekulasi lah. Nak tahu saja tahu tak apalah. Tahu dia nak buat spekulasi, ada benda nak tambah lah. Sebab ni, dia ni bahagian geng-geng share ni. Nak tambah bawang ke, tambah benda, tambah.
Nak tahu belaka. Jadi seronok dia, seronok. Kumpul bercerita. Kita katakan bahawa bila lidahmu mudah menyebut hal orang lain, berarti lidahmu berat menyebut nama Tuhan. Itu je jawapan untuk diri kamu. Kalau lidah saya hari ni, senangnya cerita orang. Tidur cerita orang. Pulang buat apa bercerai. Yang ni pula buat kenapa begitu, kenapa begini. Ini pula kenapa anak dia degil sangat. Ini pula sekian-sekian. Kita nak tahu belakang orang. Kita nak jadi Google kepada masalah orang. Orang. Kita nak jadi ensiklopedia. Orang biar dalam pengetahuan kita. Kalau tak penting pun. Patutnya hak kita dalam pengetahuan kita bukan orang. Orang tu tuan-tuan dia nak jadi apa, biar dia lah. Biar dia. Kita ada hal kita. Kita ni sibuk dengan hal kita sebenarnya untuk bertemu Allah. Tapi bila lidah ini mudah berbicara orang lain, muhasabah dalam diri berarti lidah ini berat menyebut nama Tuhan. Tapi kalau lidah ni saya rasa, saya ni tak minat cakap orang. Saya duduk atas katil, saya tak suka cakap misal orang. Saya jumpa isteri, saya tak nak cakap orang. Saya lebih suka jawapan, pada seronok saya cakap, ialah tak tahu. Ni, dengar cerita dia ni, saya tak tahu. Dengar kata, saya tak tahu. Saya menjawab tidak tahu lebih saya suka daripada saya kata, saya tahu. Saya tahu, orang semua saya tahu. Tengoklah pangkat apa, gender dalam kategori makcik bawang, saya gender. Yang itu prebek lagu tu. Tuan jangan rasa kita bangga kerana tahu orang. Biar kita bangga sebab tak tahu orang. Sebab kita tahu, dia tu umur berapa? Saya tak tahu. Dia lebih baik. Dia tu muka je nampak muda, umur 70 dah. Muka je tu. Tu pun sebab pakai susuk, tambah lah. Pandai-pandai dia tambah pakai susuk. Tu tak boleh buang tu, sebab tu jadi macam tu. Tentang kita ni. Lepas tu saya kata, kalau saya mendapati lidah saya, lebih suka bercakap hal orang, saya tahu saya berat menyebut nama. Kalau ungkapan tidak tahu tidak menjadi satu benda yang seronok saya tentang hal orang lain, saya lebih suka sebut, saya tahu. Lebih menggembirakan, tapi dah kita dah masuk sempadan orang lain. Lepas saya kata, saya lebih suka bercakap, saya tak tahu. Daripada saya kata, saya tahu. Tetap baik kita tahu tentang diri kita. Jangan hal kita tak tahu. Awak tahu tak awak dah seminggu tak datang kuliah? Tak tahu pula saya tak datang kuliah. Dia boleh tak tahu. Orang ni tahu belaka. Dia tak tahu dia tak datang kuliah seminggu. Dia boleh tak tahu. Saya tak ke masjid ke semalam. Lah awak sendiri tak awak tak tahu. Saya lupa lah saya ke masjid ke tak. Tapi orang lain semua boleh tahu. Jadi lidah ini bila saya sebut di antara senarai 100 kelebihan. Saya tak mungkin sebut semua 100. Melainkan saya dah sebut secara umum dalam perbicaraan kita tentang zikir. Tapi antara inilah lidah ini, bila mudah menyebut nama Allah, berat nak sebut hal orang lain. Berat nak ngumpat, berat nak menipu, berat nak bercakap benda-benda yang sia-sia. Ini bila dia sudah terbiasa dengan zikir. Dikatakan bahawa bila seorang itu berzikir, dek hebat zikirnya kalau syaitan cuba dekat dengan dia, syaitan pun kena rasuk. Kita biasa dengar, orang kena rasuk. Bagaimana orang tu kena rasuk? Bila dia lupa menyebut nama Allah. Orang kalau ingat nama Allah, dia takkan kena rasuk. Sebab tu bila kita ubat orang kena rasuk, kita suruh dia ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, berarti kita tahu dia dah tak dirasuk. Bila seorang tu tak sebut nama Allah, dia mudah dirasuk. Orang ni tuan-tuan, kita kalau kuat menyebut nama Allah, kita boleh rasuk syaitan pula. Syaitan kena rasuk. Dia syaitan sama-sama dia pening. Kenapa dia kena rasuk? Biasa kerja dia rasuk orang. Ni dia kena rasuk. Dia dirasuk oleh orang yang kuat berzikir. Sebab apa? Sebab syaitan cukup kecewa. Nak dekat orang ni, dia dijaga oleh Allah. Disebut dalam hadis yang sahih bila Nabi kata, siapa yang kata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca zikir tadi. Melainkan Allah jadikan sebab zikir tadi, dia merdekakan. Darjatnya dia merdekakan 10 orang hamba. Dicatat 100 kebaikannya. Diampunkan 100 kesalahannya. Diangkat darjatnya. Dan wa kanat hilzan minasyaitan. Wa kanat hilzan lahu minasyaitan. Bukan menjadi pelindung daripada syaitan. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka dia benteng daripada syaitan mendekati. Dan termasuk bila kita keluar rumah, berjalan, kita sebut bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kata Nabi SAW, syaitan kata kita nak kacau macam mana orang yang Allah jaga.
wukiya wa kufiya. Allah jaga, Allah cukupkan dia. Wahudiya, Allah sentiasa beri petunjuk pada dia. Macam mana kita nak dekat dengan dia? Dia ni wukiya, kufiya, wahudiya. Wukiya, Tuhan jaga. Kufiya, Allah cukupkan dia. Hudiya, Allah beri hidayah pada dia. Syaitan kata kita tak dekat. Bahkan banyak hadis yang menceritakan syaitan kata, kalau seorang tu masuk rumah menyebut nama Allah, syaitan kata, la mabita lakum. Tak ada dapat tidurlah kita malam ni. Bila dimakan, pula sebut nama Allah, la asya'alakum. Tak ada makan malam pula. Syaitan yang goda dia, tak dapat makan, tak dapat tidur rumah dia. Kenapa? Dia menyebut nama Allah. Lepas tu syaitan kena rasuk. Nak dekat tak boleh. Nak dekat masa tidur, disebut nama Allah. Nak dekat masa makan, disebut nama Allah. Nak dekat masa musafir, disebut nama Allah. Nak dekat masa dia bersembang dengan bini dia, suami dia, disebut nama Allah. Mana? Nak suruh orang ni gaduh, laki bini gaduh. Suami ni orang yang menyebut nama Allah. Isteri sebut nama Allah. Dia gaduh, astaghfirullah awak ni. Ucap sikit, la ilaha illallah. Ada zikirnya. Jadi syaitan nak panjangkan plot tu. Cerita biar gaduh panjang. Tak boleh sebab suami jadi ingat Allah. Isteri pun jadi ingat Allah. Isteri pun istighfar sekali. Saya sampai overthinking jauh sangat. Astaghfirullahaladzim. Misalnya. Maka syaitan kalau dalam situasi macam ni memang kena rasuk lah dia. Kenapa? Tak boleh goda. Kok sini tak boleh, kok sini tak boleh. Dia nak goda masa tengah main pun tak boleh. Di tengah main pun dia ingat nama Allah. Dia tendang bola pun baca bismillah. Ingat nama Allah macam mana? Tendang tak gol. Syaitan, itulah kau tak pandai, syaitan kecewakan. Tapi dah tak iman, itulah takdir. Menang kalau ni Allah tentukan. Syaitan tak boleh masuk dia. Kenapa? Dia seorang yang ingat Allah. Begitu hebatnya zikir. Sahal menceritakan. Saya tidak tahu maksiat lebih berat, lebih buruk bagi golongan arifi daripada lupa menyebut nama. Atau orang lupa berzikir, maknanya dia buat maksiat. Tapi ini bukan di sisi orang macam kita. Orang macam kita maksiat ni mencuri, merompak, menyamuk. Orang yang arif, dekat dengan Allah. Suatu yang bagi kita tak salah. Atau tak sebut nama Allah, tak berdosa. Yang tak berdosa, kau tak semayang. Atau tak zikir. Tapi bagi orang yang arif billah, tidak menyebut nama Allah itu satu. Dan tidak ada kesalahan lebih besar bagi kami daripada orang yang lupa menyebut nama Allah. Dinyatakan bahawa zikir rahsia. Zikir rahsia ni tuan-tuan, zikir yang kita bukanlah buat ramai-ramai. Seorang-seorang kita. Seorang-seorang kita berzikir. Maka zikir ni besar pahalanya. Tidak mampu diangkat oleh malaikat. Semua kebaikan itu malaikat angkat. Untuk diberitahu pada Allah Ta'ala. Tapi seorang tu zikir dengan keadaan tak ada orang mengetahuinya. Bersendirian. Maka dia menjadikan antara rahsia dia dengan Allah. Kita pernah sebut, berapa amalan-amalan kita kena rahsiakan. Atau bini kita pun tak tahu. Isteri kita tak tahu, suami kita tak tahu. Kemudian kita cerita sebahagian daripada sahabat, sebahagian daripada tabi'in, sebahagian ulama' merahsiakan kebaikannya sehingga mereka mati baru tahu. Ini Umar Al-Khattab. Tak ada orang tahu dia buat apa. Ini seorang sahabat Rasulullah Talhah bin Ubaidillah. Nak cek Umar buat apa? Lepas subuh hilang. Mana dia? Rupanya dia pergi rumah seorang buta. Tolong buang tahi orang buta. Orang buta tu dia berak kat situ lah. Dia buta. Maka tak tolong buang najis. Maka tak tolong siapkan beberapa keperluannya. Tanpa dia sedara oleh sesiapa pun. Melainkan Talhah sebab Talhah ni mengendap. Mana pun. Rupanya ini dia buat. Masuk rumah orang tua. Dia bersihkan najis-najisnya. Maka ini bukan Umar nak cerita ke orang. Dia tak panggil pegawai-pegawai media kita. Sebab kita ni kan Perdana Menteri. Kita ni kan Menteri Besar. Tengok nak buat apa ni. Oh, rakyat berbudi. Tak, disembunyikan. Kita tak katalah yang buat baik tunjuk kamera tu. Salah tak. Tapi kita nak beritahu. Dia ada kebaikan tersembunyi. Dan kebaikan tersembunyi biar lebih baik daripada kebaikan yang kita tunjuk sama orang. Yang orang nampak kita derma lah 50. Yang orang tak nampak kita derma 500. Ini yang orang nampak kita derma 500. Yang orang tak nampak kita derma 10,000. Dan kita nak. Bila benda tu tersembunyi, itu paling baik. Yang orang nampak kita solat 2 rakaat. Yang orang tak nampak kita solat 20 rakaat.
Yang orang nampak kita mungkin baca Quran berapa helai. Yang orang tak nampak kita baca 5 juzuk. Yang orang nampak kita ialah kita mungkin belajar sejam. Yang orang tak nampak kita belajar 5-6 jam. Okay. Ibadat-ibadat tak nampak ini menjadi rahsia antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Kerana diceritakan ada seorang hamba Allah. Ini tuan-tuan sekalian, dia berzikir. Kebetulan kawasan tu kawasan sarang harimau. Ni terjemahan ni kena betul sikit. Tempat. Dalam naskah dia tak sebut harimau. Mungkin sebab dia ni orang Melayu, dia terjemah harimau terus. Bahasa dia panggil sabak. Sabak ni binatang buas. Mungkin singa. Dalam situasi negara Arab, singa lah. Sebab orang Arab tak kenal sangat harimau. Sebab negara Arab ni tak ada harimau. Jadi singa. Kita kat Malaysia, belah-belah Asia Tenggara ni, banyak harimau. Terjemahan As-Samak dia pun terjemah harimau. Kira-kira boleh terima lah dengan maksud binatang buas. Maka tengah dia berzikir ibadat. Tiba-tiba datang harimau. Lalu baham dia. Menggigitnya. Dan setiap kali dia gigit, harimau tu rasa tak dapat apa dia nak. Jadi akhirnya harimau tu dikalahkan. Maksudnya harimau tu dia ketakutan, dia lari harimau. Dan orang ni pengsang lah, kena gigit pengsang. Bila dia sedar tak ada apa-apa pada badannya. Lalu dia katakan padanya, apa berlaku? Maka jawab orang ni, Allah telah mengalahkan binatang tu. Bila dia gigit, aku tak rasa apa-apa. Sehingga dikalahkan. Saya pun teringat satu kisah. Cerita lama tapi kita dalam alam kita, zaman kita. Kita ada seorang penongeng getah, orang anak dia dekat Kelantan. Pergi menongeng getah. Tiba datang harimau ngap anak dia. Dan dia tak tahu apa sebagai seorang ayah. Apa dia buat? Dia takbir kuat-kuat. Allahu Akbar. Dia tumbuk muka harimau. Sambil tumbuk sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dipikul anak dia. Dia dukung anak dia. Dia berlari sampai tu. Siapa menoleh belakang sambil berzikir Allahu Akbar. Allah selamatkan dia. Di waktu dia lari, harimau pun lari juga. Sama-sama lari. Ini kekuatan zikir. Tak apa lagi kita ada kalau bukan menyebut nama Allah dalam keadaan takut. Dalam keadaan susah. Dan itulah nama yang akan beri kita kekuatan. Semangat kembali. Memberikan kepada kita nilai kehidupan kita sebenarnya. Jadi kalau kita faham macam tu, satu kelebihan yang sebenarnya dia dalam kelebihan yang banyak. Tak ada orang berfikir untuk tinggalkan zikir. Dan ada satu cerita terakhir yang dibawa oleh Abu Qasim Kushairi. Ada seorang dia suka zikir. Allah, Allah, Allah zikir. Ini satu hari dia pokok. Timpu atas kepala dia. Jatuh atas kepala, luka. Mati dia. Tinggal. Namun darahnya membentuk kalimah Allah, Allah. Di sini ada satu permasalahan. Apakah hukum menulis nama Allah dengan darah? Hukumnya haram. Darah itu najis. Tapi yang ni dia bukan tulis. Dia jatuh, tiba darahnya terbentuk kalimah Allah. Secara fitrah semula jadi. Tapi kalau kita ambil darah kita tulis Allah, hukumnya haramkan darah itu najis. Ini yang kita kena sedar. Tapi kalau dia sendiri darah itu membentuk, maka itu ialah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Bagi menunjukkan kemuliaan seseorang. Bagaimana disebut dalam hadis, orang mati syahid darahnya berbau kasturi. Kita tak perlu pergi jauh zaman Rasulullah, hatta sekarang. Bila ini kita dengar orang penduduk Gaza kata, kami mencium bau wangi di seluruh kawasan Gaza. Haruman kasturi. Ini seorang doktor kata ni, bila masuk mayat ini, satu hospital jadi wangi. Dek mayat ni. Yang syahid. Ini kemuliaan orang-orang yang mati dan kadang ingat Allah. Niat dia kerana Allah. Niatnya berpegang pada jalan Allah. Dan kadang dia berzikir pada Allah. Kita bayangkan bagaimana indahnya kematiannya. Bagaimana indahnya hidup. Lepas tu kalau kita nak indah hidup dan mati. Melazimi zikrullah. Dan doa pada Allah supaya Allah mengilhamkan kita. Kita sentiasa ingat Allah Ta'ala. Senantiasa. Anak-anak kita juga begitu. Biar mereka menjadi generasi yang ingat Allah. Dan kita doakan sebagai pemimpin-pemimpin kita juga menjadi pemimpin yang ingat Allah. Setiap tindakan, setiap perbuatan. Kita juga doakan supaya isteri-isteri kita akan ingat Allah dan setiap urusannya. Kita juga doakan bagi setiap suami kita akan ingat Allah. Dan setiap tindakan dan setiap perbuatan. Biar umat ini, umat yang sentiasa ingat Allah, supaya kita diberkati, dirahmati dan diberikan pertolongan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.